Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita masih diberi nikmat bernafas di bulan penuh barakah, bulan Ramadan. Semoga kita terus berusaha memecut amal agar kita sampai ke garisan penamat sebagai pemenang. Muslimat yang dirahmati Allah, begitu pantas masa berlalu, telah seminggu Ramadan kita lalui. Apa khabar kita dengan Al-Quran? Tentu kita sedang berlomba-lomba belajar Al-Quran, memahirkan bacaan, bertadarus, mentadabur dan memperdalami Al-Quran. Kerana sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Ramadan memang bulan yang diturunkannya Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang bermaksud, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeza antara yang benar dan yang batil. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, menurut Ibnu Katsir, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang terkait dengan ayat ini bermaksud, iaitu sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeza antara hak yang batil, merupakan pujian bagi Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai petunjuk buat hati hamba-hambanya yang beriman kepada Al-Quran, membenarkannya dan mengikutinya. Bayinatin, iaitu petunjuk dan hujah yang jelas, lagi terang bagi orang yang memahami dan memikirkannya. Membuktikan kebenaran apa yang dibawanya berupa hidayah yang menentang kesesatan, petunjuk yang berbeza dengan jalan yang keliru dan pembeza antara perkara yang hak serta batil dan perkara-perkara yang lain termasuk halal dan haram. Oleh itu, adakah kita merasakan apa yang difirmankan oleh Allah dalam ayat-ayat di atas? Al-Quran yang bersama kita menjadi petunjuk, penjelasan bagi petunjuk dan pembeza yang hak dan batil. Adakah interaksi kita dengan Al-Quran sekadar tilawahnya atau membaca sahaja? Adakah kita tersihir dengan Al-Quran seperti kisah-kisah yang terdahulu, antaranya kisah seorang penyamun yang akhirnya bertaubat? Apa maksud tersihir adalah bukan maksud sihir yang dikatakan sebagai sihir yang negatif. Maksud sihir di sini adalah merubah, mendengar baca Al-Quran sehingga mereka atau kita sendiri merasakan perubahan di dalam diri kita, iaitu dari sebelum ini dan yang lebih baik selepas kita membaca Al-Quran. Mari kita sama-sama perhatikan kisah yang berlaku pada zaman terdahulu, iaitu seorang pemuda dari Khurasan. Ia seorang yang berwibawa, cerdik, pandai bergaul dan sehingga ramai di kalangan mereka yang di sekitarnya akhirnya menjadi pengikutnya. Masa berlalu, pemuda ini kerja dia adalah suka mengganggu orang yang di jalan dan akhirnya dia menjadi seorang yang kita istilahkan sebagai penyamun. Namun, luar biasa, walaupun dia ini seorang penyamun, tetapi dia mempunyai sifat yang baik, yang masih kekal dalam fitrahnya, iaitu dia tidak suka menyakiti wanita, kanak-kanak dan orang tua. Dia juga amat menjaga amanah, iaitu walaupun dia penyamun, dia ada sifat baik, tidak khianat. Di mana pada satu ketika seorang pedagang dikatakan berjumpa dengan beliau dan tak tahu bahawa dia ni seorang penyamun. Lalu meminta tolong untuk dia menjaga sekantung wang dinar.
takut dicuri oleh pemuda yang bernama X, ataupun saya katakan yang tidak dikenali bahawa orang yang diminta amanah itu adalah penyamun tadi. Namun dikatakan bahawa beliau tidak mengkhianati amanah tersebut, lalu menyerahkan kembali amanah yang diberikan, iaitu sekantung, kita katakan, wang dinar. Kemudian beliau juga seorang yang walaupun jahat, luar biasa dia suka kepada solat dan puasa. Dia juga seorang yang suka mengamalkan solat duha. Dan dia juga tidak yang kita katakan bahawa pernah satu ketika ada orang, biasalah kan, orang akan cakap, dia kata, kau ni jahat, tapi kau sembahyang. Selalunya kita gambarkan orang jahat tu tidak terkait dengan solatnya ataupun puasanya. Tetapi beliau ini luar biasa kerana dia jahat tapi dia tetap menjaga, kita katakan, puasa dan solatnya. Lalu ketika orang bertanya, dia membacakan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa akharuna i'tarafu bizunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a. Asallahu an yatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Dan ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka, mereka mencampur adukkan pekerjaan yang baik dan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Walaupun tidak tepat jawapan ini, tapi kita nak gambarkan bahawa walaupun dia seorang yang jahat, dia ada jawapan walaupun jawapannya bukanlah yang betul. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi satu lagi akhlak yang ada pada dia yang agak tidak baiklah tentunya adalah kerana dia ada wanita yang dicintainya dan dia selalu panjat masuk rumah perempuan ni melalui atap. Namun pada satu ketika dia nak jumpalah, kita kata, teman wanitanya. Lalu ketika dia sedang memanjat atap tersebut, dia terdengar ada orang yang sedang membacakan surah Al-Hadid ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-16 yang bermaksud, belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras dan banyak di antara menjadi orang-orang yang fasik. Apabila beliau mendengar ayat ini, beliau terus menggigil dan berpeluh. Terasa ketakutan yang luar biasa sehingga air matanya mengalir. Lalu tidak boleh dibendung dan beliau terus menjerit ketakutan. Rasa seakan-akan ayat tersebut ditujukan kepadanya. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, beliau lari tanpa sedar dan berlari dan terus berlari sehingga diterjumpa satu kafilah dan ia menumpang kafilah tersebut dan meminta meneruskan perjalanan. Lalu kafilah tu berkata, bagaimana kalau di tengah jalan kita dihadang oleh penyamun sekian-sekian.
dan itulah dia sebenarnya. Lalu dalam hatinya berkata, namaku disebut orang di malam hari kerana maksiat, sedangkan mereka merasa takut denganku. Tidaklah Allah menunjukkan aku kepada mereka, melainkan akan aku sedar, ya Allah, kini aku bertaubat kepadamu. Lalu perjalanan beliau terus ke Kufah dan akhirnya menuntut ilmu di Mekah. Inilah salah satu kisah yang mengagumkan, iaitu bagaimana Al-Quran telah menyihir beliau apabila akhirnya dia bertaubat. Itulah ulama yang bernama Fudail bin Iyad, hingga dikatakan ia lahir ataupun berada pada zaman Harun ar-Rashid. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kita tidak merasakan sihir Al-Quran itu? Membaca Al-Quran ada kaitan rapat dengan sejauh mana ketakutan orang yang membaca kepada Al-Quran. Membaca Al-Quran, merasakan ayat-ayat ditujukan kepada kita. Maknanya, inilah yang ditujukan oleh hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim antara lain. Siapakah apabila Rasulullah SAW ditanya, siapakah manusia yang paling baik suaranya membaca Al-Quran dan paling baik bacaannya? Lalu Rasulullah SAW menjawab, iaitu orang yang jika engkau mendengarkannya, engkau lihat dirinya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang telah memberi kesan kepada Fudail bin Iyad. Orang yang membacanya adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bacaan yang boleh mempengaruhi jiwa kita adalah di saat kita memiliki kedekatan kita dengan Allah. Semakin kuat hubungan dengan Allah akan mempengaruhi tingkat dan khusyuknya kepada kita kepada Al-Quran. Oleh itu, ibrah yang kita petik buat hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Ketika kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran melalui tilawah, tadabbur, hafalan dan sebagainya, jangan abaikan hubungan dengan pencipta kalamul Quran. Kegagalan kita memperbaiki hubungan dengan Allah akan menyebabkan terasa hambar hubungan kita dengan Al-Quran. Dan paling khawatir, ia tidak memberikan kesan atau impak kepada perubahan diri. Lalu, Al-Quran yang sepatutnya menjadi petunjuk, penjelasan dan pembeza yang benar dan batil tidak berlaku dalam kehidupan kita. Dan pesanan akhir kepada para ibu bapa dan begitu juga dengan semua keluarga yang di luar sana, marilah kita memerhati secara serius tentang Al-Quran sebagaimana yang diungkapkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Pesanannya ketika seorang lelaki datang kepada beliau dan mengeluh tentang anaknya yang derhaka, Sayyidina Umar Al-Khattab meminta anak-anaknya datang berjumpa dengan beliau. Lalu anak-anak itu bertanya kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, apakah hak orang tua terhadap anaknya? Sayyidina Umar menjawab, 3 perkara: memilihkan ibu yang baik, memberikan nama yang baik dan mengajarkannya Al-Quran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita terus memerhatikan Al-Quran agar Al-Quran benar-benar menjadi pembimbing dan menjadi petunjuk kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media Wanita Ikram.